Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Karyah Bangi beserta ahli jurutan kuasa, para jemaah Masjid Karyah Bangi dan semua yang mengikuti kuliah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam ruang dan kesempatan ini kita akan kembali menyambung kuliah maghrib yang terhenti agak lama, dan kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan sirah Nabawiyah menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ataupun kita guna buku terjemahan, kitab terjemahan iaitu Sirah Nabawiyah. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Dan kita telah sampai ke muka surat 279 bertajuk Pertembungan Berdarah. Sebelum ni kita dah bincang Nabi SAW bila sampai ke Yathrib, antara yang baginda lakukan adalah yang pertama mendirikan masjid sebagai simbol hubungan hamba dengan Allah dan juga simbol perpaduan, dan masjid itu sendiri menjadi sebagai pusat komuniti bagi umat Islam, pentadbiran dan sebagainya. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Kerana golongan Muhajirin yang datang dari Mekah itu, mereka datang tanpa membawa apa-apa ataupun hanya membawa sedikit keperluan diri mereka. Maka bila sampai di Yathrib, maka Nabi mempersaudarakan mereka dengan Ansar. Tujuannya adalah untuk membantu golongan Muhajirin, sehingga kan ketika itu jadilah keluarga angkat, saudara angkat. Dan yang ketiga yang Nabi lakukan adalah mewujudkan sahifah Madinah atau piagam Madinah, mewujudkan piagam Madinah, yang mana dalam piagam Madinah itu ada peraturan, undang-undang, perlembagaan Madinah itu sendiri yang berkaitan antara sesama umat Islam, umat Islam dengan bukan Islam, orang Yahudi, orang musyrikin. Kerana kita tahu di Madinah itu, di Yathrib atau Madinah ketika itu, selain daripada umat Islam, ada juga golongan musyrikin dan juga ramai juga dari kalangan orang Yahudi. Dan tiga perkara ini menjadi asas membina dan membangunkan sebuah negara Islam. Hubungan dengan Allah kena kuat. Yang kedua, hubungan sesama umat Islam kena kuat. Kalau kita asyik berbalah, berpecah, maka ruang itu sebenarnya akan diambil oleh musuh-musuh yang mereka mengintai peluang itu. Di Madinah, kalau umat Islam berpecah, umat Islam bergaduh, bersengketa, golongan musyrikin ni dia tunggu je, tunggu saja untuk mengambil peluang itu. Begitu juga golongan Yahudi. Jadi asas ni penting. Selain daripada apa kita panggil hubungan di kalangan orang Islam itu mesti kuat, mesti ada undang-undang yang dipatuhi bersama. Ini kita kata piagam Madinah.
Dan kebijaksanaan Rasulullah SAW yang telah membuktikan bahawa Madinah itu menjadi sebuah negara, walaupun kita kata kedatangan Rasulullah itu, sebelum itu Madinah itu agak kucar-kacir, kuat asabiyah, berperang antara sesama sendiri. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi berjaya menyatukan penduduk Madinah, duduk di bawah kepimpinan Islam, Nabi sebagai pemimpin. Maknanya dalam tempoh yang singkat berjaya untuk mewujudkan sebuah negara yang sebenarnya digeruni oleh orang lain. Itu hebatnya Islam ini, bila diberi kepercayaan, yang memimpin itu orang yang bertakwa, maka kita melihat keberkatan, bantuan Allah Ta'ala, keadilan. Baik. Namun begitu, pihak musuh ni sentiasa mencari ruang bagaimana nak mengkucar-kacirkan umat Islam di Madinah. Mereka secara sentiasa mengintai peluang itu. Maka adalah usaha-usaha antara golongan musyrikin, orang Yahudi, tapi dapat diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak berlaku. Ada orang musyrikin yang cuba untuk berpakat dengan musyrikin Quraisy. Mereka musyrikin di Madinah berpakat dengan musyrikin Quraisy untuk mengganggu, menggugat umat Islam di Madinah. Tetapi ternyata segala usaha itu gagal. Itu kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Bukan sedikit usaha untuk mengganggu gugat sebuah negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah ini. Banyak usaha. Dan sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kebenaran untuk berperang. Dan surah Al-Hajj ayat 39. Kalau yang ada kitab ini boleh rujuk muka surat 281, kebenaran berperang. Ini kemuncaknya bila kita lihat ancaman itu semakin banyak, usaha daripada musuh-musuh ini dengan pelbagai yang mereka lakukan, perencanaan yang mereka lakukan. Maka dalam keadaan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kebenaran berperang, iaitu firman Allah Ta'ala, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Maksudnya diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh musuh, golongan penceroboh Quraisy. Mekah ni usaha mereka ni nak menyerang penduduk Islam di Madinah, orang Islam di Madinah. Mereka cuba mengkucar-kacirkan. Mereka mengancam kedudukan umat Islam di Madinah. Akhirnya sebagai satu tindak balas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan secara jelas dalam ayat ini diizinkan berperang. Maknanya kalau mereka datang menceroboh, boleh perang. Boleh perang. Ketika ini, walaupun ini keizinan berperang, bukan arahan Allah untuk keluar berperang. Maksudnya untuk mempertahankan diri, boleh perang. Yang mana arahan ini sebelumnya tidak ada. Dan ketika itu pun kalau kita lihat keadaan umat Islam di Madinah pun semakin ramai, semakin kuat, kekuatan semakin ada, maka datang kebenaran ini. Ayat ini turun dalam rentetan ayat-ayat lain yang mengajar mereka bahawa kebenaran ini hanyalah bertujuan untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan syiar Allah. Allah berfirman surah Al-Hajj ayat 41, "Alladzina immakkannahum fil ard
aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan solat, serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan perkara yang mungkar. Ini realiti umat Islam bila Allah berikan kepimpinan kepada Rasulullah dan umat Islam di Madinah, maka mereka menjalankan tanggungjawab mereka kepada Allah, solat, zakat dan ibadah. Pada masa yang sama, mereka juga menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar dengan kuasa yang Allah berikan kepada mereka, menghapuskan kebatilan. Dan peperangan itu pun salah satu daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Salah satu daripada menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebagai satu, kita panggil membela diri umat Islam itu daripada kebatilan orang yang datang menyerang. Boleh berperang, memerangi mereka. Menurut pendapat yang sahih, ayat tentang keizinan berperang ini turun di Madinah selepas hijrah, bukannya di Makkah. Namun kita tidak dapat menyatakan secara muktamad masa turunnya ayat itu secara tepat. Keizinan berperang sudah pun diberikan, namun lebih bijaksana lagi dalam menghadapi suasana seperti ini, yang punca utamanya ialah kekuatan Quraisy dan kejahatan mereka. Jika orang Islam dapat menguasai jalan perdagangan Quraisy dari Mekah ke Syam, maka untuk tujuan itu Rasulullah telah mengatur dua rancangan. Walaupun sudah ada keizinan berperang, bukanlah maksudnya terus keluar perang. Ini kebijaksanaan Rasulullah SAW mengatur strategi. Makna izin dah ada, kalau musuh datang serang, lawan, perang. Bukan maksud kita terus keluar perang, tapi kalau diserang, tapi Nabi tak tunggu saja. Tak tunggu saja lah erti kata tunggu orang serang, kita akan serang sebab Allah dah izinkan. Nabi tidak buat begitu. Apa yang Nabi buat? Nabi mengatur strategi. Sebelum Quraisy datang serang, apa cara yang kita boleh buat untuk mengganggu gugat Quraisy ni? Orang Quraisy ni orang yang berdagang. Mereka ke Syam membawa barang perdagangan. Mereka akan lalui Madinah ataupun pesisiran Madinah. Maka Nabi mengatur dua strategi untuk nak menguasai jalan perdagangan Quraisy ni. Ini kebijaksanaan. Kebijaksanaan Rasulullah. Ini pemimpin sebenarnya. Apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi mengadakan perjanjian kerjasama ataupun tidak perjanjian untuk tidak menceroboh dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalan yang menjadi laluan rombongan perdagangan Quraisy. Istilahnya nak berdamai dengan kabilah-kabilah ni supaya mereka ada hubungan dengan umat Islam di Madinah. Bila ada perjanjian begitu, maknanya ada persefahaman. Nabi kata Nabi pun tidak akan serang mereka, dan kalau mereka diserang, Nabi akan bantu. Kan? Jadi di situ sudah ada satu kekuatan. Maknanya laluan jalan perdagangan Quraisy itu, kabilah-kabilah yang ada itu telah pun ada persefahaman dengan Rasulullah. Berarti kalau Nabi buat satu-satu tindakan, kabilah-kabilah ni akan bersama dengan Rasulullah. Nampak? Pemimpin yang berpandangan jauh, strategis, melihat apa yang boleh dilakukan ke arah nak mencapai objektif itu. Objektifnya adalah nak menguasai jalan perdagangan Quraisy. Terdahulu kita telah menyebutkan perjanjian Rasulullah dengan orang Yahudi. Begitu juga baginda turut mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak menceroboh dengan kabilah Juhainah sebelum melancarkan sebarang aktiviti ketenteraan. Penempatan kabilah Juhainah jauhnya 3 marhalah dari Madinah.
Baginda juga turut mengadakan beberapa siri perjanjian sepanjang operasi ketenteraan yang akan disebutkan nanti. Dalam operasi-operasi ini, di samping operasi, adanya perjanjian dan persefahaman dengan kabilah-kabilah yang memang ada di sekitarnya. Maknanya Nabi terlebih dahulu membina pengaruh di kalangan orang-orang Arab yang ada sekitar. Baik. Yang kedua, Nabi menghantar utusan satu demi satu ke jalan perdagangan ini. Nabi menghantar utusan. Utusan ini untuk meninjau, melihat kan rombongan perdagangan Quraisy ni bila mereka akan lalu, bila mereka bergerak ke Syam, bila mereka balik, ada yang duk lihat, duk intip benda tu. Nabi hantar utusan. Ya. Baik, Ghazwah dan Sariyah, operasi ketenteraan sebelum peperangan Badar. Apa yang kita ceritakan ini, dia sebenarnya mukaddimah kepada peperangan Badar. Dan sebelum berlaku peperangan Badar, berlakunya yang kita panggil Sariyah dan Ghazwah. Apa makna Sariyah, apa makna Ghazwah? Sariyah ni adalah kita panggil pengintip. Nabi hantar sekumpulan orang Islam sebagai pengintip. Rasulullah tidak ikut. Operasi khas yang kita panggil. Hantar di kalangan para sahabat. Di kalangan sahabat tu Nabi lantik jadi ketua. Mereka ni akan meninjau di satu-satu tempat. Bukan sekadar tinjau, mereka akan lihat kekuatan musuh, jumlah peralatan senjata, kawasan yang semualah sekitarnya itu. Maknanya kalau berlaku sesuatu peperangan, umat Islam telah ada maklumat yang cukup untuk berhadapan dengan musuh. Manakala Ghazwah adalah peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sebagai panglima dalam peperangan itu. Itu kita panggil Ghazwah. Tetapi kalau sekadar menghantar operasi pengintip, Rasulullah tak ikut, kita panggil Sariyah, operasi khas, mengintip musuh itu, laluan musuh ataupun di tempat-tempat tertentu. Baik. Untuk melaksanakan dua rancangan tersebut, Ghazwah dan Sariyah yang saya sebut tadi, aktiviti ketenteraan di kalangan umat Islam mula dijalankan setelah turun ayat kebenaran perang. Bila turun ayat kebenaran untuk perang, memang sudah ada persediaan dari aspek persenjataan dan sebagainya. Semua dah prepare. Walaupun kita kata belum tahu bila nak perang. Gerakan-gerakan ketenteraan yang mirip seperti operasi perisikan dijalankan. Ini bijak ni umat Islam ni. Dah ada operasi khas pengintipan dijalankan. Baik. Tujuan gerakan ini seperti yang telah kami jelaskan ialah untuk mendapat maklumat tentang lokasi jalan-jalan yang mengelilingi Madinah serta laluan-laluan yang menuju ke Mekah. Tujuannya nak tengok jalan di sekitar Madinah, lokasi sekitar Madinah dan juga jalan ke Mekah sebab ini menjadi laluan kabilah-kabilah Quraisy dalam perniagaan mereka. Nabi nak menyekat kepada orang Islam. Mereka bila berhijrah ke Madinah, di kalangan mereka tidak dibenarkan membawa harta benda mereka. Harta benda mereka dirampas oleh Quraisy Mekah. Maka sebagai satu tindak balas oleh Rasulullah nak menyekat rombongan perdagangan itu sebagai mengambil hak umat Islam yang dirampas di Mekah itu. Baik. Selain daripada meninjau laluan-laluan, jalan-jalan sekitar Madinah ataupun laluan yang menuju ke Mekah, operasi ketenteraan ini sama ada Sariyah atau Ghazwah ini juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk bertemu dengan kabilah-kabilah Arab dan Nabi mengadakan beberapa siri perjanjian, persefahaman. Dalam keadaan operasi ini keluar,
meninjau. Kalau ada kabilah-kabilah dekat situ, kabilah yang berpengaruh, mereka terus berjumpa dan buat satu perjanjian. Maknanya lepas ni kalau orang Makkah, Quraisy Makkah bawa rombongan perdagangan, mereka kalau nak minta tolong dengan kabilah ni pun dah tak ada dah, sebab kabilah ni awal-awal lagi telah pun membuat perjanjian dan persefahaman dengan baginda Nabi SAW ataupun kerajaan di Madinah, yakni kerajaan Islam. Baik. Ia juga bertujuan memberi amaran kepada Quraisy risiko kebodohan mereka agar mereka segera sedar daripada kesesatan yang masih menyelubungi lubuk jiwa mereka. Mudah-mudahan mereka sedar akan bahaya yang akan menimpa ekonomi mereka dan faktor-faktor kehidupan mereka, lalu mengambil langkah untuk berdamai. Daripada berdamai, membatalkan hasad mengumat Islam. Jadi operasi-operasi ini juga sebenarnya nak menyedarkan Quraisy Mekah, satu, orang Islam di Madinah sangat bersedia. Kalau kamu datang nak perang, orang Islam di Madinah dah cukup bersedia. Nak menggentarkan mereka supaya mereka membatalkan hasrat mereka untuk menyerang penduduk Islam di Madinah, umat Islam di Madinah, dan supaya juga mereka sedar akan kesesatan mereka, kesyirikan mereka. Bila mereka melihat bagaimana kehidupan umat Islam di Madinah, bagaimana Islam itu membawa kedamaian, assalam, cara hidup Islam yang lebih teratur dan tersusun, mudah-mudahan mereka sedar akan kesesatan mereka. Dan mudah-mudahan juga mereka berdamai, tak mau serang penduduk Madinah. Paling tidak mereka tak serang. Dan itu yang dihasratkan daripada pelbagai operasi yang dijalankan, yang sama ada operasi Ghazwah ataupun Sariyah. Baik. Ghazwah dan Sariyah ni banyak yang insya-Allah dalam pertemuan yang lain saya akan menyambung contoh-contoh Ghazwah dan Sariyah, peperangan yang disertai oleh Rasulullah, walaupun masa ni tak berlaku lagi perang, tapi bila Nabi ikut serta, dia jadi Ghazwah. Atau juga Sariyah, operasi-operasi khas ketenteraan, pengintipan yang dihantar banyak. Sebelum berlaku peperangan Badar. Ini muqaddimah kepada peperangan Badar, yang tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 283 sehingga 289 ataupun 200 lebih, panjang tajuk ni, operasi-operasi ini sehingga tajuk 292, yang insya-Allah yang akan datang saya akan ringkaskan Ghazwah dan Sariyah ini, operasi-operasi ini, agar kita nampak bagaimana Nabi itu seorang pemimpin yang strategis, sangat berstrategi, bukan tunggu dan lihat. Jadi sekadar itu perkongsian pada kali ini. Tuan-tuan boleh merujuk. Perbincangan kita adalah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ataupun terjemahannya Sirah Nabawiyah, muka surat 281, kebenaran berperang, sehinggalah 283. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung operasi Sariyah dan juga Ghazwah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi